Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 23 Disember 2020, saya Karzari Afindi. Dan saya Melissa Sari, antara tajuk utama TVS malam ini. Seramai 120,000 individu yang tercicir dalam senarai penerima bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS 4.0 sebelum ini bakal mendapat bantuan masing-masing tidak lama lagi. Ketua Menteri Datuk Parti Abang Johari Tun Openg berkata kerajaan negeri meluluskan peruntukan sebanyak 92 juta ringgit bagi menjayakan bantuan tersebut. Di mana semua rakyat akan telah menerima bantuan semasa pandemik 19 ini, dan juga bantuan lain kita turunkan sewa moratorium all yang telah kita beri akan kita teruskan. Beliau berkata demikian pada majlis simbolik penyerahan bantuan Sarawak Ku Sayang B40 rayuan pada Rabu. Ketua Menteri berkata punca golongan tersebut tercicir bantuan kerana nama mereka tidak terdapat di dalam senarai cukai pendapatan. Sementara itu, bagi penambang Nur Ali, sepanjang mengharungi cabaran pandemik COVID-19, beliau hanya mampu bergantung kepada bantuan daripada kerajaan negeri. Alhamdulillah lah bantuan tu pakcik gunakan harian berjimat sedikit. Oleh kerana pakcik dah berusia kan, si ada nak enjoy oleh kerana pakai makan aja lah. Menurut Nur Ali lagi, pendapatannya terjejas dan tidak menentu sepanjang kekangan yang dihadapi akibat pandemik COVID-19. Si tentu juga lah dalam 60 ke 70 ringgit macam ni lah. Kadang-kadang ada juga sampai 100 ringgit. Mun sampai akhir pulang, mun rasa-rasa badan sihat, turun dari jam 8 sehingga pukul 5 petang dalam 50, 60 ringgit. Permodalan Nasional Berhad PNB mengumumkan agihan pendapatan sebanyak 4.25 sen seunit amanah saham Bumiputera bagi tahun kewangan berakhir 2020. Ia turut merangkumi pengagihan ihsan 0.75 sen seunit bagi 30,000 unit pertama pemegang unit sempena ulang tahun ke-30 ASB. Sehubungan itu, ia membabitkan jumlah pembayaran pengagihan pendapatan sebanyak 7.6 bilion ringgit kepada 10.2 juta pemegang unit dengan pelaburan berjumlah 173.2 bilion unit. Menurut pengerusi kumpulan PNB, Tan Sri Dr. Zeti Aziz, pengagihan pendapatan ASB kekal kompetitif meskipun berdepan cabaran ekonomi akibat COVID-19. Bagi pemegang unit yang lebih daripada 3.000 unit, mereka juga menerima manfaat pengagihan ihsan ini. Ia adalah tanda penghargaan kami kepada semua pemegang unit ASB yang terus setia bersama kami sepanjang 30 tahun dana ini diperkenalkan. Seterusnya, proses semakan dan rayuan bagi bantuan prihatin nasional BPN 2.0 sedang dijalankan. Pembayaran bagi mereka yang lulus akan dibuat pada Januari 2021. Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz berkata, setakat 4 Disember seramai 10.13 juta penerima telah mendapat manfaat daripada pemberian fasa pertama. Sementara itu, bagi geran khas prihatin 2.0 setakat 4 Disember, sejumlah 856.9 juta ringgit berjaya dikreditkan ke dalam akaun 285,626 perusahaan kecil dan sederhana PKS Mikro yang telah diluluskan. Jelasnya, majikan yang memerlukan PSU 2.0 masih boleh memohon sehingga 31 Disember ini. Baik, seterusnya, sejumlah 12,964 unit rumah mampu milik RMM kini dalam pelbagai peringkat pelaksanaan di Sarawak sejak Julai 2018 hingga 30 September 2020. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib berkata, jumlah berkenaan merangkumi 5,037 unit rumah dalam perancangan 3,969 unit rumah dalam pembinaan. Manakala 3,958 unit rumah telah disiapkan oleh 3 agensi penyedia perumahan yang melibatkan Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan pemaju swasta.
Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 di Dewan Negara pada Rabu. Antara pelan kementerian untuk membina lebih banyak rumah mampu milik di seluruh negara ialah melalui penyelarasan RMM menerusi pelaksanaan program dan skim perumahan. Ia melibatkan program Perumahan Rakyat PPR, Perumahan Penjawat Awam Malaysia PPAM, Perumahan Perbadanan Prima Malaysia Prima dan Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB. Sementara itu, Ismail berkata 8 projek PPR merangkumi 4,140 unit rumah telah siap dibina di Sarawak, manakala 3 lagi projek PPR masih dalam pembinaan melibatkan 1,112 unit rumah. Setakat Disember 2020, terdapat 3 projek prima di Sarawak iaitu Residensi Matang dan Residensi Bintawak Riverfront, Residensi Semenggoh Fasa 1 sedang dalam pembinaan dan projek Residensi Semenggoh Fasa 2 kini dalam perancangan. Baik, bagi memperkukuhkan industri pelancongan di Malaysia, kerajaan melancarkan Dasar Pelancongan Negara 2020-2030. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, menerusi dasar baharu itu, ia diyakini menjamin kelangsungan industri pelancongan serta menjadikan Malaysia kembali sebagai destinasi pelancongan utama di peringkat global. Menurutnya, ia dapat dicapai melalui beberapa pendekatan utama, merangkumi pemulihan industri pelancongan secara berkesan, berteraskan kelaziman baharu serta pengukuhan daya saing dan pembangunan sektor pelancongan lestari dan inklusif selain kesediaan masa bencana. Dasar Pelancongan Negara jelasnya akan dilaksanakan menerusi 6 teras strategik. Dasar ini akan dilaksanakan menerusi 6 teras strategik utama, iaitu transformasi tadbir urus, mewujudkan zon pelaburan pelancongan yang inklusif, mempergiatkan digitalisasi pelancongan, memperkayakan pengalaman dan kepuasan pelancong, memperkukuhkan komitmen terhadap pelancongan lestari dan meningkatkan kapasiti modal insan dalam semua subsektor pelancongan. Selain itu, beliau menegaskan industri pelancongan berasaskan teknologi digital penting bagi memastikan objektif dasar 10 tahun itu dapat dicapai. Dengan ini, pelaburan pelancongan yang berpusatkan teknologi adalah digalakkan. Melalui DPN ini, Malaysia akan mewujudkan zon pelaburan untuk projek pelancongan atau Special Tourism Investment Zone bagi meningkatkan kerjasama awam swasta serta menarik lebih ramai pelabur tempatan dan antarabangsa. Dalam pada itu, kerajaan turut berhasrat menjadikan Malaysia sebagai top of the mind ecotourism destination of the world dengan kelestarian sumber yang boleh memacu pertumbuhan ekonomi baharu melalui ekopelancongan di samping mewujudkan peluang pekerjaan. Beliau berkata demikian pada pelancaran Dasar Pelancongan Negara 2020 hingga 2030 secara maya di laman Facebook Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya pada Rabu. Dalam perkembangan sama, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata tumpuan akan diberikan kepada pelancongan lestari dan peningkatan pendapatan pelancongan. Peningkatan pendapatan pelancongan yang merupakan indikator terpenting dalam memberi impak kepada ekonomi negara. Dalam hal ini, kita memilih untuk mengutamakan kualiti berbanding kuantiti atau dalam istilah yang lebih mudah adalah kepada quality tourist atau high yield tourist. Beliau berharap agar semua pihak bersatu hati menggerakkan Dasar Pelancongan Negara 2020 hingga 2030 ke arah memartabatkan Malaysia sebagai destinasi pelancongan dan kebudayaan di serata dunia. Malah Penubuhan Tourism Recovery Act Council atau TREC pada Februari lalu merupakan antara inisiatif MOTEC dalam menyediakan medium perantara yang efektif di antara kerajaan dengan penggiat industri bagi mendapatkan pandangan serta maklum balas terhadap usaha-usaha yang dijalankan. Kerjasama strategik itu akan terus dipegiat secara agresif melalui semua platform yang ada di pelbagai peringkat melalui pakej rangsangan yang disediakan oleh kerajaan melibatkan sektor pelancongan. Bertemu kembali.
Sektor perhutanan mampu menjana pendapatan hiliran baharu jika pendekatan kelestarian ekosistem diutamakan semua pihak berkaitan. Dan sehubungan itu, Jabatan Hutan Sarawak akan terus komited mempromosikan lebih banyak aktiviti melindungi ekosistem sekaligus memulihkan hutan di Sarawak. Menurut Ketua Menteri Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 62 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 kepada Jabatan Hutan Sarawak untuk program restorasi di seluruh negeri ini. Kata Ketua Menteri lagi, sekiranya program itu dilaksanakan dengan baik, maka kebergantungan negeri terhadap ekonomi aktiviti pembalakan dan industri perkayuan dapat dikurangkan. Sarawak katanya dipayungi kawasan berhutan seluas 7.9 juta hektar atau 63% daripada keluasan negeri ini. Beliau katanya yakin Sarawak memiliki masa depan yang cerah dalam meneroka pendapatan baru sebagai contoh perdagangan karbon. Kita telah menanam 10,452,607 pokok. Within that short period, we have planted 10.45 million pokok yang merangkumi 50 spesies dengan keluasan 9.732 hektar, 9,000 hektar, dekat 10,000 lah, di seluruh negeri Sarawak. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena program penghijauan Malaysia kempen penanaman 100 juta pokok peringkat negeri Sarawak pada Rabu. Jelasnya, Sarawak menyasarkan untuk menanam sebanyak 35 juta pokok atau 35% secara keseluruhan pokok yang akan ditanam di Malaysia sepanjang RMK12 iaitu bermula 2021 hingga 2025. Ia ditanam melalui berbagai program penanaman yang meliputi kawasan pembalakan, ladang hutan, kawasan hutan simpan, kawasan terlindung sepenuhnya, tanah NCR termasuklah tanah talah milik persendirian. Saya rasa bahawa dalam masa 5 tahun kita boleh fulfill sasaran 35 juta. Berita baik buat usahawan penternak ketam di mana mereka berpeluang untuk menikmati hasil 4 kali ganda lebih tinggi berbanding sedia ada menerusi kaedah penternakan rumah ketam. Kaedah yang diperkenalkan kumpulan penyelidik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dan UiTM Sarawak dilihat mampu meningkatkan sosioekonomi masyarakat di Sarawak khususnya golongan B40. Menteri Muda Perdagangan Antarabangsa, Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Mintred Sarawak, Datuk Muhammad Narudin Majais berkata, projek ini akan diperluaskan ke beberapa kawasan seperti Asajaya, Sadong Jaya, Sebuyau dan Simunjan. Tambah beliau, pihaknya sudah menyediakan kertas kerja berkenaan projek ini dan berharap ia dapat dilaksanakan secepat mungkin. Jadi Sarah Azizi dengan wife dia, salah satu daripada 5 orang pengusaha di bawah UNIMAS, Dr. Saiful, telah berusaha menternak ketam ini beberapa bulan yang lalu, di mana pendapatan mereka dulu sebelum menternak tu hanya 400 saja. Sekarang pendapatan mereka sudah meningkat 4 kali ganda. Sementara itu, Pengarah Institut Seni Kreatif dan Teknologi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS yang juga merupakan ketua projek, Profesor Madya Dr. Saiful Bahari Muhammad Yusof berkata, ketam-ketam ini akan diternak di dalam bekas yang digelar inkubator bersaiz 4 kaki kali 6 kaki dan berketinggian 2 kaki. Ia boleh memuatkan sebanyak 48 ekor ketam dalam satu inkubator dan tempoh pembesaran ketam adalah lebih cepat. Kita dapati juga melalui grade C yang kita letakkan untuk benih, untuk bertukar kepada grade B cuma makan masa dalam paling kurang sebulan. Bagi Azizi Muhammad, kaedah baru menternak ketam ini mudah untuk digunakan. Dulu nangkap ketam terus jual, gini tu teman jual dulu nak. Bila benih ketam si tu, si benar diimbak pulang. Bila dapat je buang balik,
dilepas balik. Nah, itu tangkap bawa pulang, disimpan dekat rumah ketam tu. Jadi bila ada rumah ketam macam tu, rasa senang lah, rasa mudah. Dahulunya Encik Azizi hanya meraih pendapatan sebanyak RM400 sebulan sebagai pencari ketam. Namun dengan adanya kaedah baru penternakan ketam, pendapatannya kini boleh mencecah sehingga RM2,000 sebulan. Ternyata kaedah ini mampu membantu meningkatkan tahap sosioekonomi penduduk di kawasan ini. Laporan Salasa Safian bersama juru kamera Muhammad Gusti Norambia untuk TVS. Baik, dalam perkembangan seterusnya, projek pembinaan tandas awam baru di Teluk Melano dan Teluk Serabang sematan akan dilaksanakan menerusi projek transformasi luar bandar Sarawak RTP. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu berkata, projek tersebut akan memberi manfaat kepada pengunjung ke tempat berkenaan. Dengan peruntukan sebanyak RM200,000, bina baru tandas awam Teluk Melano diserahkan kepada kontraktor Ending Construction Enterprise dan bina baru tandas awam Teluk Serabang diserahkan kepada kontraktor BMM Service dengan peruntukan sebanyak RM100,000 yang merupakan di bawah Majlis Daerah Lundu. Beliau berkata demikian semasa menyerahkan tapak projek kepada kontraktor di Teluk Melano dan Teluk Serabang pada Selasa. Baik, lagi perkembangan dalam negeri. Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Sarawak berjaya mencatatkan jumlah rampasan bernilai RM38,152,622 menerusi 162 kes daripada operasi yang dilakukan bagi tempoh antara 1 hingga 22 Disember tahun ini. Komander PGA Brigade Sarawak SAC Manca Atta berkata, dalam tempoh yang sama, seramai 453 tangkapan turut dibuat melibatkan 197 warga tempatan dan 256 pendatang tanpa izin. Dalam kenyataannya, kejayaan ini merangkumi kejayaan 11 kes tolak rasuah dengan cubaan suapan bernilai RM57,850 melibatkan tangkapan seramai 12 orang yang terdiri daripada 9 warga tempatan dan 3 pendatang tanpa izin. 3 kejayaan terbaharu melibatkan kes membawa masuk pendatang tanpa izin, penyeludupan dan pemilikan haiwan eksotik terlindung sepenuhnya. Kes pertama melibatkan penangkapan seorang lelaki tempatan dan 6 pendatang tanpa izin di dalam sebuah kereta di daerah Serian pada Isnin lalu. Hasil pemeriksaan mendapati lelaki warga negara tempatan itu merupakan pemandu kenderaan tersebut membawa 4 lelaki dan 2 wanita, kesemuanya warga Indonesia yang gagal menunjukkan sebarang dokumen kebenaran masuk yang sah ke Malaysia. Baik, bersua kembali sedikit perkembangan COVID-19 setakat hari ini di mana Malaysia mencatatkan sebanyak 1,348 kes baru menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID di negara kini sebanyak 98,737 kes. 5 kes kematian baharu direkodkan dan menjadikan angka keseluruhan kes kematian di negara ini sebanyak 444 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 kini terdapat sebanyak 18,289. Manakala jumlah kes sembuh dan discharge di negara adalah sebanyak 710 kes. Sementara itu, Sarawak hari ini mencatatkan 4 kes baharu di mana ia menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID di negeri ini sebanyak 1,094. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak dalam kenyataan juga berkata kemasukan pekerja asing ke Sarawak adalah tidak dibenarkan. Tambah kenyataan itu, Jawatan Kuasa Pengurusan tersebut memutuskan kemasukan pekerja asing ke Sarawak akan dibuka semula pada 1 Januari 2021. Katanya, majikan yang hendak membawa pekerja asing masuk ke negeri harus membuat permohonan dan mematuhi tata cara kemasukan pekerja asing yang dikemukakan oleh Jabatan Imigresen Malaysia.
Baik, peringatan buat semua, rujuk jadual dan penerbangan yang diluluskan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak terlebih dahulu sebelum membuat sebarang tempahan tiket. Ini bagi mengelakkan kerumitan dan kesulitan pada masa akan datang. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata, kementeriannya secara serius memantau jadual dan kekerapan penerbangan di negeri ini bagi memastikan kesemua syarikat penerbangan mematuhi sepenuhnya keputusan JPBN. Ini kerana kementerian menerima aduan daripada penumpang syarikat penerbangan bahawa wang mereka tidak dikembalikan setelah penerbangan dibatalkan. Sebaliknya, hanya mengekalkan jumlahnya sebagai kredit. Susulan aduan tersebut, Kementerian Pengangkutan menggesa semua syarikat penerbangan agar mengikuti jadual penerbangan yang diluluskan ketika mempromosikan tiket penerbangan kepada orang ramai. Pada masa yang sama, Lee turut meminta kerjasama semua syarikat penerbangan memanfaatkan sepenuhnya penggunaan Aerobridge di seluruh lapangan terbang di Sarawak. Ia bertujuan untuk memastikan keselamatan penumpang terutama warga emas, kanak-kanak dan orang kurang upaya. Baik, seterusnya, vaksin COVID-19 keluaran AstraZeneca diyakini efektif dalam mencegah varian baru COVID-19. Bagaimanapun, syarikat perubatan itu memberitahu kajian masih dijalankan bagi memahami sepenuhnya impak mutasi tersebut. Jelas wakil AstraZeneca, struktur protein virus COVID-19 tidak berubah dengan varian baharu itu. Jelasnya melalui vaksin tersebut, sistem imun manusia akan dilatih untuk mengenal pasti beberapa bahagian protein dalam virus berkenaan. Menurutnya, virus berkenaan akan dihapuskan walaupun sudah terdedah dan berubah. Pembuat vaksin kini berlumba-lumba untuk menguji vaksin masing-masing terhadap varian baharu yang dikesan di United Kingdom dan dilaporkan 70% lebih mudah dijangkiti. Sebanyak 66 pertubuhan badan bukan kerajaan NGO di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun, Pantai Damai menerima dana projek kecil luar bandar MRP. Ini merupakan dana tahunan untuk aktiviti dan pengurusan NGO di kawasan Dun tersebut. Sumbangan jangan selalu diberi YB setiap tahun. Kami akan mula program untuk rakyat lah. Seperti sukan nikah, apa-apa program yang melibatkan warga perumahan lah. Kami akan setiap kali kami mula program, mesti melibatkan Yang Berhormat Datuk untuk hadir untuk meresmikan programnya lah. Pada setiap tahun kami akan mula program, dalam setahun kami akan ada mula program dalam 3 kali ataupun 4 kali lah. Sumbangan ini nanti sesungguhnya dapatlah melancarkan pergerakan aktiviti kejiranan mesra Demak Baru Fasa 2. InsyaAllah mungkin dengan sumbangan ini mana-mana perkara yang dapat dijalankan dalam tahun itu mungkin dapat dijalankan tahun depan. InsyaAllah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai, Datuk Abdul Rahman Junaidi berkata, dana berjumlah RM145,800 itu diperuntukkan bagi menyokong usaha mereka yang selalu mengadakan pelbagai aktiviti di kawasan Pantai Damai. Ia juga memastikan program yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pengurusan Jawatankuasa Pertubuhan NGO juga disaran untuk membawa masyarakat setempat melibatkan diri di dalam pelbagai program yang dijalankan. Saya selalu sarankan kepada pengurusan Jawatankuasa ini, pertubuhan-pertubuhan ini supaya mereka selalu membawa masyarakat setempat untuk melibatkan diri dalam program-program yang mereka adakan. Sama ada berbentuk sosial, kebajikan, ekonomi, kerohanian, pendidikan dan sebagainya. Supaya masyarakat setempat dapat mendapat manfaat dengan program-program yang mereka anjurkan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK mendapati seramai 60,719 usahawan wanita setakat ini telah mendapat manfaat menerusi pelbagai program yang dianjurkan kementerian dan agensi di bawahnya. Program-program ini antaranya melibatkan Institut Keusahawanan Nasional INSKEN, SME Corp Malaysia dan Perbadanan Nasional Berhad PNS yang memberi fokus kepada pembangunan kapasiti dan kemahiran keusahawanan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, kementerian akan terus komited untuk membantu usahawan wanita dan pemilik perniagaan yang menyumbang kira-kira 20% kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS di negara ini.
Katanya lagi mereka harus memanfaatkan pelbagai kelebihan yang diberikan termasuk insentif dan program yang disediakan oleh Medek dan agensinya supaya usahawan wanita kekal kompetitif dalam menghadapi persekitaran perniagaan yang mencabar. Dalam pada itu, berdasarkan kaji selidik ekonomi pada 2016, pemilik perniagaan dalam kalangan wanita adalah berjumlah 186,855 daripada keseluruhan PKS yang berdaftar di Malaysia. Baik, laporan itu tadi mengakhiri Utama TVS malam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kami doa upok lo. Saya Zari Afindi. Dan saya Melissa Sari mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam.